Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Oi cikgu, tak pandang kiri kanan cikgu. Oi. Ai Nescafe Aizman sempoi bang. Cikgu, kebetulan cikgu ada di sini cikgu. Saya nak minta tolong cikgu lah. Penghayatan etika dan peradaban, muka surat 6 cikgu, daripada buku teks tu cikgu. Saya kurang faham lah cikgu. Minggu depan nak kuis ni cikgu. Man, ini serius. Tajuk subtopik bab muka surat 6 ni sampai ke depan-depan tu dah adalah saya kira sepanjang saya mengajar kursus ni tak pernah lagi tak keluar topik ni, iaitu topik etika dari perspektif pelbagai peradaban. Dalam bab ni dia nak cerita tentang apakah impak peradaban Islam, peradaban China, peradaban India, dan juga peradaban Melayu kepada etika dan peradaban dalam negara kita. Kita mulakan masa satu-satu. Pertama, tentang peradaban Islam. Konsep tamadun Islam, yang mana kerangka agama Islam ni adalah antaranya sebagai ad-din, iaitu satu cara hidup, yang mana sumber ajarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan asas tamadun Islam ni dia terbina atas daripada akidah dan diikat dengan syariah dan juga akhlak. Ini tiga ni kena ingatlah. Jadi keadaan ini dalam peradaban Islam dia menyumbang kepada kewujudan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak ni datang daripada Arab. Khuluq bermaksud budi pekerti, tingkah laku, tabiat, kebiasaan yang baik. Dan akhlak ni pula, kalau daripada sudut pengertian mudah kita kata tingkah laku manusia yang menggambarkan sifat dan budi pekerti, yang mana dibuat berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Maka tuan-tuan, so dalam Islam dari segi akhlak lah, sebab kita cerita etika dan peradaban, dari segi akhlaknya dia ada dua, dikelas kepada dua grup, iaitu akhlak yang mahmudah dan mazmumah. Mahmudah ni yang sempoi, yang bagus, yang baik. Yang mazmumah ni yang teruk, yang tak baik, yang kita jangan buat. Dan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah telah dinyatakan antara contoh-contoh contoh-contoh akhlak manusia yang baik. Jadi yang ini awak boleh lihatlah nanti dalam beberapa contoh-contoh yang ada di dalam buku, dan kalau awak Google awak nampaklah. Itu peradaban Islam. Kita tengok peradaban Cina. Etika dalam tamadun Cina dia dipengaruhi oleh aliran falsafah yang pelbagai. Ada macam-macam aliran falsafah, aliran Islam ni lah. Dan yang popular je antaranya ada tiga: Confucianism, Buddhism dan juga Taoism. Saya pergi satulah Buddhism. Buddhism ni yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama ni, yang mana lihat kepada falsafah Buddhism ni adalah memberikan panduan kepada manusia mengenai kehidupan yang bermaruah dan berasaskan etika kehidupan yang sempurna. Apa antara contoh lah, saya jawab contoh dalam exam lah ni kira macam soalan bocor kat awak kena tahu ni. 4 kebenaran mulia. Ni kira benda penting. Dalam Buddhism dia berkait rapat dengan ni. 4 kebenaran mulia ni sebagai contoh penderitaan itu adalah universal. Ada punca segala penderitaan. Ada cara untuk mengatasi penderitaan. Penderitaan itu boleh diatasi. Adalah dengan term-term duka samudaya dan lain-lain. Dan dalam Buddhism juga nak mencapai 4 kebenaran mulia tadi, penganut Buddha ni dia disarankan untuk melepasi tahap jalan 8 lapis mulia ataupun 8 jalan mulia. Kalau ikut kefahaman Buddhism ni, 8 jalan mulia inilah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai konsep nirvana. Antaranya apa?
kefahaman yang betul, konsentrasi yang betul, kehidupan yang betul. Yang ini man, awak kalau dalam buku ni man, awak patutnya tengok ada dalam buku surat 11. Manakala Confucianism ni dia mengutamakan nilai-nilai etika sebagai pedoman hidup. Saya bagi awak dua perkara, awak balik awak kena cari, iaitu tentang wuchang dan wulun. Wuchang ni adalah tentang 5 kebaikan, manakala wulun adalah 5 hubungan sosial. Contoh wuchang tentang ren, yi, li, kebajikan, kesaksamaan, kesantunan, ada kebijaksanaan dan juga integriti. Macam kursus KIA lah, awak kena ambil. Dan juga tentang 5 hubungan sosial, wulun, hubungan raja dengan kerajaan, dengan rakyat, hubungan suami isteri, bapa dengan anak dan sebagainya. Manakala peradaban Cina yang ketiga yang mereka bincangkan ni adalah Taoism. Taoism ni awak tengok muka surat 12 yang bermaksud cara ataupun jalan yang benar dan baik untuk individu mencapai kedamaian dan keharmonian dalam kehidupannya di dunia. Itu yang ada konsep tadi dalam Taoism ni, antara menyarankan manusia supaya tidak mementingkan dunia. Maknanya dia kata nak dapat keharmonian ni kita dapat kalau tak ikut hawa nafsu sahaja. Dia nak supaya rasa kemelekatan terhadap harta ni perlulah dibuang. Selain daripada tu, Taoism ni tentang yin dan yang dan sebagainya lah. Panjang dia cerita ni man. Peradaban India man. Peradaban India kita ambil antaranya adalah tentang Hinduism. Iaitu Hinduism ni dari segi prinsip etikanya dapat dilihat melalui 2 prinsip, iaitu yamas dan niyamas. Saya ulang mana? Yamas dan niyamas. Yamas dan niyamas ni, yamas ni contohnya adalah satya, ahimsa, brahmakarya, asteya, aparigraha. Yang bermaksud antaranya mulia, rohani dan jasmani, tidak mencuri, tak merompak, murah hati, tak tamak dan sebagainya. Manakala niyamas pula adalah tentang sauca, tapas. Ini bagi contoh lah. Yang bermaksud antaranya suci gerak laku, disiplin, kepuasan hati dan hormat menghormati. Dan dalam kepercayaan Hinduism ni dia ada konsep karma. Itu penting tak untuk awak faham lah, untuk mengenali, memahami peradaban dan etika daripada sudut pandang Hinduism. Manakala Sikhism ni dia adalah salah satu lagi agama dan salah satu agama ataupun kepercayaan yang rapat sinonim lah dengan peradaban India. Yang mana dalam Sikhism dia ada konsep Khalsa, persaudaraan, yang bermaksud konsep Khalsa, konsep persaudaraan yang bermakna rela berkorban apa sahaja yang melibatkan agama, melibatkan kepercayaan, yang diwakili oleh 5 simbol utama, 5K. 5K ni masih tak tahu dah berapa puluh kali, kalau tak kata kali keluar dalam exam daripada zaman kursus ni. Sebelum zaman ni pun, zaman kursus hubungan etnik, cerita ni mesti selalu keluar. Jadi kena baca lah. Jadi ada beberapa nilai teras dalam agama Sikh seperti kesamaan gender, kedudukan manusia adalah sama dan sebagainya, menolong orang lain. Jadi man, saya dah bagi 3. Jangan tak baca mana tentang peradaban Islam, peradaban Cina dan peradaban India. Tekak kering man dengan soalan hang tadi, hang tanya sikit je jenuh jawab. Jangan tak baca. Saya rasa kita jumpa lagi man. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Jom.